Fokus dari Sabah petang ini, situasi banjir di Beaufort dan sesi persekolahan sekolah rendah masih secara bergilir. Butirannya terus sahaja bersama Anisha Dulus di Kota Kinabalu. Baik, Sahih. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Muhammad Dun Banir Beaufort kekal 48 orang. Jumlah itu melibatkan 15 keluarga dari Kampung Suasa dan Kampung Bangkalalak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharam, keadaan banjir di Pekan Beaufort semakin pulih, namun di Kampung Suasa dan Kampung Bangkalalak masih pada paras bahaya. Di kampung dia masih lagi di paras bahaya lah, dan masih lagi jalan Suasa dan Bangkalalak belum boleh dilalui oleh kenderaan kecil lah. Dan kita mengharapkan pada malam ini air terus turun dan mungkin besok kalau kering sudah jalan raya itu, maka mangsa-mangsa ini boleh dihantar baliklah. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika mengadakan lawatan ke PPS Dewan Datuk Muhammad Dun Banir di Beaufort. Tambahnya, pihaknya akan mengedarkan bantuan makanan secepat mungkin kepada penduduk kampung yang terputus hubungan melibatkan Jalan Suasa dan Bangkalalak yang dianggarkan 1,000 ketua isi rumah KIR. Dalam lawatan ini, Ruslan turut menyampaikan bantuan wang tunai RM100 masing-masing kepada 15 KIR di PPS tersebut. Sesi persekolahan bagi sekolah rendah masih secara penggiliran ketika ini kerana kadar vaksinasi kanak-kanak pada tahap rendah iaitu 36%. Oleh itu, ibu bapa diseru membawa anak-anak mendapatkan vaksin agar sekolah dapat beroperasi sepenuhnya. Kita amat komited sekali untuk memastikan sekolah adalah satu kawasan yang selamat untuk anak-anak, untuk para pelajar untuk hadir. Apatah lagi sesi pembukaan sekolah ini yang sudah pun bermula lah. Dan kita faham sekolah rendah kita masih lagi melaksanakan secara penggiliran. Tapi sekolah menengah kita sudah mulakan secara bersemuka sepenuhnya. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Western di Beaufort. Dalam lawatan ini, beliau turut merakamkan takziah atas kematian seorang pendidik yang meninggal dunia dalam kejadian kebakaran kuartus guru di SMK Western baru-baru ini. Kementerian Pendidikan akan menyalurkan bantuan secepat mungkin menggunakan dana darurat bagi baik pulih bangunan kuartus guru tersebut. Seorang graduan orang kurang upaya OKU penglihatan terhad dan seorang bapa bersama anaknya antara yang berkongsi pentas menerima scroll sempena Majlis Convocation Universiti Malaysia Sabah UMS ke-22 di Kota Kinabalu hari ini. Mereka antara 4,728 graduan UMS yang menamatkan pengajian pada 2020. Kejayaan di Menara Gading jelas membuktikan tiada halangan untuk golongan OKU menuntut ilmu walaupun mengalami kekurangan. Cabaran pertama sekali saya mahu sentuh dari segi akses lah. Akses paling utama. Kalau melibatkan bahan-bahan bacaan yang berbentuk hard copy, itu mendatangkan cabaran yang sangat banyak lah sebab limitasi penglihatan saya. Even saya ni penglihatan terhad. Kalau dokumen yang hard copy, saya terpaksa gunakan kanta pembesar elektronik dan proses itu sangat lambat. Selain itu, anak beranak yang berjaya mendapat ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda berkongsi resepi kejayaan mereka. Cabaran selaku pelajar dan juga belajar memang banyak, terutama apabila kita membahagikan masa kerja dan juga belajar. Walau macam mana pun, terpulang kepada kebijaksanaan individu itu sendiri untuk mengatur masa untuk belajar dan bekerja dan tidak mengganggu masa kita bersama dengan keluarga. Terutama sekali pada waktu PKP memang banyaklah masa di rumah dengan bapa sendiri. Jadi lebih mudahlah sebab kalau ada soalan gitu boleh terus direct tanya dengan bapa. Dan bapa sendiri ada jugalah macam tolong semak tugasan-tugasan, perbetulkan mana yang salah. Itulah banyak membantulah.
Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang juga Chancellor UMS Tun Dr. Juhar Mahiruddin dalam perutusannya berkata, para pelajar disarankan untuk bersedia menempuh pasaran kerjaya dalam revolusi industri 4.0 yang mengutamakan individu berkemahiran tinggi dan kreatif. Manakala Ketua Menteri Sabah yang juga Pro-Chancellor UMS Datuk Seri Panglima Haji G. Nor ketika menyempurnakan Majlis Convocation ini berkata UMS telah diberi kepercayaan oleh Kerajaan Negeri untuk menjadi penyelaras pusat kecemerlangan Sabah yang bertindak sebagai penggerak utama untuk membolehkan aktiviti pembangunan pendidikan dan teknologi dijalankan secara holistik bagi menyokong ekonomi digital. Majlis Convocation ini akan berlangsung selama 6 hari sehingga 31 Mac ini di Dewan Chancellor UMS. Jumlah kutipan pendapatan Taman-Taman Sabah TTS pada tahun lepas merosot kepada 11.7 juta ringgit berbanding 14.8 juta ringgit pada tahun 2020. Pengarah TTS Dr. Maklarin Lakim berkata pengurangan pendapatan itu berikutan penutupan kawasan pelancongan TTS semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jumlah pelawat juga berkurangan iaitu hanya 269,819 orang pada tahun lepas berbanding 403,469 orang pada tahun 2020. Maklarin menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Penghargaan Lembaga Pemegang Amanah TTS 2021 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini seramai 27 orang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah apresiasi lembaga 9 orang, anugerah khas pengarah 2 orang dan seorang menerima anugerah khidmat setia. Turut hadir Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Johnston Bangkuai. Pelaksanaan kadar gaji minimum RM1,500 sebulan mendapat pelbagai reaksi daripada keluarga Malaysia di negeri ini. Masyarakat yang ditemui RTM di Keningau berharap kerajaan negeri dapat mempertimbangkan untuk menaikkan sedikit kadar gaji minimum tersebut berikutan kos sara hidup yang lebih tinggi di negeri ini. Kita berpuas hati juga untuk 1,500 untuk gaji minimum. Tapi kalau boleh di Sabah ini biarlah lebih sedikit. Memandangkan harga barang yang ada tu agak mahal sedikit daripada Semenanjung. Jadi kita minta kalau boleh kita lebihkan sedikit daripada di Semenanjung. Bagi saya adalah satu keputusan yang agak baiklah. Jadi ya berbanding dengan yang lama sebab kita barang semakin naik. Jadi keperluan untuk masa depan agak baiklah. Memandangkan sekarang kos sara hidup sangat tinggi, harga barang pun semua naik. Jadi kalau boleh pertimbangkan lagi lah di negeri Sabah ini supaya mungkin kita boleh kasih naikkan lagi gaji minimum di Sabah. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum RM1,500 sebulan di seluruh negara bermula 1 Mei. Usaha warga pendidik menyediakan sistem pembelajaran yang sistematik semasa penularan pandemik COVID-19 seharusnya dipuji. Ini terbukti menerusi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang merupakan pendidikan norma baharu kepada pelajar dan guru berasaskan teknologi maklumat serta multimedia. Menurut Ketua Penyelaras Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Parlimen Keningau, Datuk Jack Jikulin Nointin, menerusi kaedah ini sesi pengajaran dan pembelajaran masih boleh dilakukan secara berkesan meskipun tanpa bersemuka. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Jamuan Makan Malam Keluarga, Majlis Guru Besar Negeri Sabah MGBNS dan Majlis Guru Besar Daerah Keningau di Keningau. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu bersama saya Anisia Daulas. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Untuk berita seterusnya kembali bersama Sahih. Silakan Sahih. Terima kasih, Ann.